Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 202 iaitu bab selawat kepada para nabi dan keluarga mereka. Katanya para ulama sepakat terhadap bacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sepakat bahawa mengucapkan selawat kepada semua nabi dan para malaikat secara tersendiri boleh, secara tersendiri boleh dan disunatkan. Sedangkan untuk selain para nabi, kebanyakan ulama menyatakan tidak diselawat. Contohnya tidak dikatakan Abu Bakar alaihi salam. Baik, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan selawat kepada para nabi dan keluarga mereka. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali, ni hukum. Para ulama sepakat, ni berlaku ijma' terhadap bacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan selawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni berlaku ijma' ulama. Baik, jadi kita boleh berselawat, bahkan dituntut untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni selesai. Mereka juga sepakat, mereka yakni para ulama sepakat juga ijma' bahawa mengucapkan selawat kepada semua nabi, yakni nabi selain daripada Nabi Muhammad dan para malaikat secara tersendiri boleh dan disunatkan. Maksudnya kalau kita nak selawat kepada para nabi yang selain daripada Nabi Muhammad, kita nak berselawat kepada para malaikat, apakah hukum? Sepakat ulama mengatakan boleh. Sebagai contoh, ni sebagai contoh lah, kita sebut Nabi Adam, kita kata alaihi salatu wassalam. Okey, kita kata gitu. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, hukum dia adalah dibolehkan. Ini berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Sedangkan untuk selain daripada para nabi, boleh tak kita nak berselawat kepada selain daripada para nabi? Ini nak bincang. Jadi kita sebut nama seseorang, kita boleh tak kita kata sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salatu wassalam, boleh ke tak? Katanya, adapun sedangkan untuk selain daripada para nabi, kebanyakan ulama menyatakan tidak diselawat. Maksudnya menurut pandangan majoriti ulama, kita nak selawat kepada selain daripada para nabi, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Contohnya tidak dikatakan Abu Bakar alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh berkata begitulah. Dia yang Arab dia kata fala yuqal Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh kata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita kata begitu. Baik. Tentang larangan ini mereka berbeza pendapat. Sebahagian sejawat kami, maksudnya sebahagian sejawat kami, maksudnya sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i menyatakan haram, dan sebahagian besar daripada mereka menyatakan makruh. Jadi kita nak berselawat kepada selain daripada Nabi, contoh para sahabat ke, ataupun ibu bapa kita yang telah meninggal dunia,
ataupun guru-guru kita ke, oh hebat tok guru kita tau. Lepas tu sebut nama tok guru kita, terus kita kata sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Boleh ke tak? Majoriti ulama kata tak boleh. Cuma tak boleh ni, adakah tak boleh haram ataupun tak boleh makruh? Ni ada dua pandangan. Sebahagian daripada ulama mengatakan tak boleh haram. Kerana benda yang khusus kepada para nabi tidak boleh digunakan kepada yang lain. Sebahagian yang lain bukan kata haram. Sebahagian yang lain mengatakan hukum dia makruh. Menurut pandangan majoriti ulama, kebanyakan ulama, berselawat kepada selain daripada para nabi, hukum dia bukanlah haram, tetapi hukum dia adalah makruh. Itu maksud dia. Serta banyak pula yang menyatakan tidak makruh, namun hanya menyalahi yang lebih baik. Ada jugalah sebahagian ulama kata tak makruh tapi tak comel. Itu dipanggil khilaful aula. Kita ada haram, itu benda yang dilarang. Lepas tu kita ada benda yang dilarang yang kedua, makruh. Makruh juga dilarang. Kita jangan anggap haram saja dilarang, tau. Makruh juga dilarang. Makruh adalah benda yang dilarang. Macam kita ni kan kita masuk berada dalam 10 Zulhijjah. Maka bagi orang yang nak mengerjakan ibadat korban, maka sunat dia tidak menghilangkan bulu dan kuku dia. Makruh dia menghilangkan. Setengah orang kata makruh, dah apa makruh? Dia buat gitu pula, dia tak faham maksud dia makruh. Makruh ni adalah benda yang dilarang oleh agama. Bukan makruh ni benda boleh buat. Tu kita kena faham boleh. Makruh ni benda yang dilarang oleh agama. Cuma larangan makruh dia tidak seperti larangan haram, larangan tidak mu'tamad. Tapi benda tu adalah dilarang oleh agama. Dia lain. Harus ni betul benda tu boleh buat. Makruh benda tak boleh buat. Cuma kalau membuat pun taklah sampai ke berdosa. Gitu. Jangan pula kata benda makruh tu benda boleh buat. Bukan. Benda makruh ni benda yang dilarang. Tapi kalau kita buat tidaklah sampai ke berdosa. Baik. Ada pula benda makruh, kenapa kata tak apa, benda makruh boleh buat, benda makruh boleh buat. Kita kena faham makruh ni benda yang dilarang. Syarak larang kita buat. Hak yang boleh buat, boleh tak buat tu bukan makruh, hak tu harus. Baik. Jadi dua dah. Yang ketiganya dia panggil khilaful aula. Dia khilaful aula ni maksudnya dia lebih rendah daripada makruh. Dia bukanlah makruh tapi lebih rendah daripada makruh. Dia bukan makruh. Itu maksud khilaful aula. Hak comel buat gini. Kalau buat sebaliknya, maka tak comel, menyalahi hak yang lebih comel. Itu maksudnya. Jadi ada sebahagian daripada ulama dia tak kata makruh pun ucap selawat kepada selain daripada Nabi, tapi khilaf al-aula. Yang benar, ni kata Imam Nawawi, yang benar, pandangan yang benar daripada beberapa pandangan hak yang disebut tadi adalah pendapat kebanyakan ulama, iaitu hukumnya makruh tanzih. Kerana merupakan slogan ahli bid'ah. Jadi ahlul bid'ah dia menggunakan selawat kepada selain daripada Nabi. Sebagai contoh menggunakan selawat kepada Fatimah, kepada Ali sebagai contoh. Itu sebagai contoh dia puak-puak Syiah. Maka oleh kerana dia menjadi slogan kepada bukan ahlus sunnah wal jamaah, ataupun dia menjadi slogan kepada selain daripada ahlus sunnah wal jamaah ataupun ahlul bid'ah, maka kita dilarang menyerupai mereka. Baik. Kita dalam untuk memakai slogan mereka, sebab larangan itulah sehingga hukumnya menjadi makruh. Para sejawat kami, diterjemah para sejawat kami, maksudnya ulama mazhab Imam Syafi'i, menyatakan bahawa yang menjadi dasar atas hal tersebut adalah bahawa selawat menjadi khusus hanya untuk para nabi. Cuma ulama kita saat ni tu dia tidak tengok jugalah kepada slogan ucapan selawat kepada orang-orang tertentu selain daripada Nabi adalah syiar. Kita kata syiar kepada ahlul bid'ah. Dia tengok situ kerana ahlul bid'ah dia baru lagi wujud. Kadang-kadang mungkin di zaman Imam Syafi'i tidak wujud lagi slogan tersebut diguna secara berluas-luasa oleh ahlul bid'ah. Maka kenapakah ulama tetap mengatakan benda tu dilarang? Dia tengok daripada sudut mana? Dia tengok daripada sudut selawat ni adalah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita katakan subhanahu wa ta'ala yang hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ucapan subhanahu wa ta'ala adalah khusus untuk Allah.
Subhanahu maha sucinya, wa ta'ala dan maha tinggi daripada segala kekurangan. Untuk orang tak boleh, untuk orang tak boleh. Mai sebut nama orang Subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, itu tak boleh. Hukum dia adalah salah, hukum dia adalah haram, sebab benda tu adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla khusus untuk Allah, tidak boleh kita guna kepada selain daripada Allah. Begitu juga selawat adalah khusus untuk Nabi, tidak boleh kita guna untuk selain daripada Nabi. Adapun berselawat kepada keluarga Rasulullah, kan kita kan dalam tahiyat kan, antara sunat ab'ad adalah berselawat kepada keluarga Rasulullah dalam tasyahud akhir. Dah keluarga Rasul bukan Nabi, Nabi ke? Dah bukan Nabi. Dah tu selawat ah. Okey, kita kena jawapan ni lagu mana? Selawat kepada keluarga Rasul dalam tasyahud akhir adalah menjadi taba', mengikut. Maksudnya didatangkan setelah daripada berselawat kepada Rasulullah. Nak selawat dia secara bersendirian, hak tu tidak dituntut, bahkan dilarang. Kita nak selawat Allahumma salli ala Muhammad sahaja, tanpa meletakkan Muhammad sebelum daripadanya, hak tu adalah dilarang. Baik. Jadi Imam Nawawi dia cerita tentang hukum. Di dalam tajuk ni dia banyak cerita tentang hukum. Katanya lagi, seperti kita katakan Subhanahu wa ta'ala yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, sebagaimana tidak dikatakan Muhammad tidak dikatakan Muhammad Subhanahu wa ta'ala, walaupun baginda terhormat dan mulia, tidak pula dikatakan Abu Bakar atau Ali alaihi salatu wassalam, walaupun maknanya benar. Baik. Jadi kita nak kata Nabi Muhammad insan yang paling mulia. Tidak ada insan yang lebih mulia berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kedudukan Nabi Muhammad cukup mulia di sisi Allah, boleh tak kita nak kata Muhammad Subhanahu wa ta'ala? Tak boleh. Salah. Okey, sebagaimana kita tidak meletakkan Subhanahu wa ta'ala pada Nabi Muhammad, begitu juga kita tidak meletakkan sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali, walaupun mereka adalah sahabat-sahabat yang telah dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya ulama juga sepakat untuk mengikut selain para nabi bersama para nabi. Ulama juga sepakat untuk mengikut selain para nabi bersama para nabi dalam selawat. Maksud dia, ulama sepakat boleh selain daripada nabi kita berselawat, tapi dia saat itu datang selepas daripada nabi. Itu maksud dia. Itu maksud mengikut. Contoh, kita selawat kepada keluarga Rasulullah, tapi sebelumnya ada Rasulullah. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad, kepada para sahabat Muhammad, kepada isteri-isteri Muhammad, kepada keturunan Muhammad, dan kepada para pengikut Muhammad. Boleh? Para pengikut Muhammad kita jadi berselawat kepada kita sendiri, tapi kena ingat setelah daripada berselawat kepada Rasulullah. Dia tak boleh kita nak selawat secara berasingan. Tapi kalau kita berselawat kepada Rasulullah, disusuli dengan benda yang orang yang selain daripada para nabi, hak tu tidak menjadi masalah. Baik. Itu hak yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Katanya, kesepakatan tersebut berdasarkan hadis-hadis sahih tentang hal itu. Maksudnya kesepakatan hal tersebut boleh kita berselawat kepada selain daripada Nabi, tapi mengikut Nabi. Kita mengikut. Yang pertama, yang keduanya asal lain, mengikut lain. Macam kita kata ginilah, kita kata pada asalnya hukum tunduk rokok kepada orang adalah dilarang oleh agama. Tidak boleh kita rokok dan tunduk kepada manusia, tak boleh. Rasulullah larang, agama larang. Baik, tunduk dan rokok kepada manusia tidak dibolehkan. Itu adalah dilarang oleh agama. Tapi kalaulah kita tunduk tapi bukanlah asal kita nak tunduk, pitih kita jatuh depan orang, kita nak ambil pitih, tunduk depan orang, boleh ke tak? Itu tak ada masalah, sebab ia bukan asal. Itu adalah benda tabak. Apa benda tabak? Mengikut. Jadi kita nak ambil pitih, memang kena buat turun gitu tubuh.
Okey, nampak kan? Maka waktu tak ada masalah. Jangan pula, oh jadi piti jatuh depan orang, kita nak ambil biar orang lari dulu baru boleh ambil. Itu tak betul. Sebab kita bukan tunduk asal, tapi itu adalah tabak. Tabak ni mengikut. Itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat contoh lain. Kan ada sebahagian daripada orang kita, dia salam lepas tu dia cium tangan. Salam, cium tangan. Masa cium tangan tu dia akan tunduk kepala. Tunduk. Pada asalnya tunduk adalah tak comel. Kepada manusia tidak comel, dilarang oleh agama. Tapi masa dia cium tangan, dia tunduk kepala, boleh ke tak? Okey, kita tengok. Dia sebenarnya bukan nak tunduk, tapi dia nak cium tangan. Tunduk saat itu bukan asal. Maka tidak menjadi masalah. Walaupun sebaik-baiknya cuba elokkan daripada tunduk. Walaupun ketika kita cium tangan orang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya lagi, sedangkan tentang ucapan salam. Okey, saat ini berkenaan dengan sekali lagi, kesepakatan tersebut berdasarkan hadis-hadis sahih tentang hal itu. Maksudnya ulama sepakat boleh berselawat kepada selain daripada para nabi, tapi mengikut nabi. Contoh selawat kepada keluarga Rasul selepas daripada selawat kepada nabi. Baik, hak ni kesepakatan di kalangan ulama mengatakan boleh begini adalah berdasarkan kepada hadis-hadis sahih tentang hal itu. Terlalu banyak hadis yang Rasul menceritakan tentang selawat, yang mana dalam selawat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sebab dia kata hukum saat itu berdasarkan kepada hadis yang sahih. Katanya lagi, kita diperintahkan untuk mengucapkannya pada waktu tasyahud. Nah, maksudnya kita diperintahkan untuk mengucapkan selawat kepada selain daripada Nabi, iaitu kepada keluarga Nabi, tapi setelah daripada selawat kepada Nabi dalam waktu kita bertasyahud, khususnya tasyahud akhir. Kita tasyahud akhir kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, di atas keluarga Nabi Ibrahim. Baik, katanya lagi, dan kaum salaf juga tetap mengerjakannya di luar salat. Di luar salat, maksudnya kaum salaf tetap juga mengerjakannya di luar salat. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia menceritakan bahawasanya berselawat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah dan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriat Rasulullah, kepada pengikut Rasulullah, ini dilakukan oleh generasi salaf, generasi yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan perkara tersebut. Jadi benda ni dilakukan oleh generasi salaf dulu, di luar solat, bukan hanya dalam solat, di luar solat pun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa dhurriyyati Muhammad wa ala azwaji Muhammad wa ala atba'i Muhammad. Baik, katanya sedangkan tentang ucapan salam, tadi bab selawat, ni salam pula. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dari kalangan sejawat kami, yakni ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Di sana ada seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikenali sebagai Imam Al-Juwaini, yang dikenali sebagai Imam Al-Juwaini, guru kepada Imam Ghazali, seorang ulama besar. Dia kata bagaimana? Sama seperti selawat tidak diucapkan dalam mana? Sama seperti selawat tidak diucapkan dalam ketidakhadiran dan diucapkan secara khusus bagi selain daripada Nabi. Kita bab salam. Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini, dia sebut lagu mana? Kalau salam ni tapi bukan orang tu ada depan, tu maksudnya benda tidak hadiran. Kalau orang ada depan, tu tak ada masalah, kita buat semua, tu memang dituntut. Assalamualaikum, assalamualaikum, tu memang dituntut. Memang tu memanglah dituntut. Ni kalau bukan orang ada depan, kita nak katakan assalamu alaihi ataupun alaihi salam, tu maksud dia. Kita kena faham dulu ayat dia ni. Jadi kita ucapan salam dia kita bagikan kepada dua. Yang pertamanya untuk orang ada depan, maka waktu jelas dituntut kita beri salam assalamualaikum. Kum tu untuk orang ada depan, kesejahteraan, keselamatan kepada kamu. Okey, tu orang ada depan. Sekarang ni kalau orang tak ada depan,
kita kata assalamu alaihi salam sebagai contoh. Dia mak kita alaihi salam, alaiha salam, ayah kita alaihi salam sebagai contoh. Kita nak kata gitu boleh ke tak? Ataupun kita nak kata Sayyidina Ali alaihi salam, boleh ke tak? Fatimah anak Rasulullah kita nak kata alaiha salam, boleh ke tak? Tu alaiha tu maksudnya atasnya. Dia tidak hadir lah. Dia dalam Arab dia tulis ghaib. Dia kita ghaib, lepas tu hadir. Hadir dia ada depan. Apakah hukum? Okey, tengok Imam Nawawi buat mari pandangan Imam Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullah, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana beliau menyebut sama seperti selawat. Salam pun sama juga seperti selawat, tidak diucapkan dalam ketidakhadiran dan tidak diucapkan secara khusus bagi selain daripada Nabi. Tak boleh kita nak kata Sayyidina Ali alaihi salam sebagaimana puak Syiah buat. Benda Hasan alaihi salam tidak boleh. Fatimah alaihi salam tak boleh. Nampak kan maksud dia kan? Baik. Katanya lagi, oleh kerana itu tidak dikatakan Ali alaihi salam, tidak kata gitu. Ini sama hukumnya antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Sama je, orang tu masih hidup lagi ke meninggal dunia ke lagi, kita tak boleh kata alaihi salam. Tak boleh. Katanya lagi, sedangkan bagi orang yang hadir, orang yang hadir ni maksudnya bukan orang yang ghaib lah, bukan orang yang tak ada depan, ni orang ada depan, maka boleh diucapkan kepadanya salamun alaika ataupun salamun alaikum ataupun benda kita tengok Arab. Dia kata salamun alaika, salamun alaikum, assalamu alaika ataupun assalamu alaikum. Waktu dalam Arab itu salamun alaik, salamun alaikum, assalamu alaika, assalamu alaikum. Dia boleh berlaku. Kita nak bagi salam kepada orang, boleh kita kata salamun alaik, boleh. Boleh kita nak kata salamun alaikum, boleh. Kita boleh kata assalamu alaik, boleh kita kata assalamu alaikum. Dah beza lah ke mana? Orang belajar bahasa Arab dia faham lah. Dia kalau ka tu untuk seorang, kum untuk ramai. Tapi pada asalnya dituntut kita kata hak yang paling comelnya, hak paling comel kita kata kum berbanding dengan ka walaupun orang seorang. Okey, kita orang seorang je. Kita bagi salam, kita nak kata assalamu alaika di bahasa Arab. Kalau ka seorang, kalau kum ramai, kalau dua orang kuma. Okey, boleh faham. Kalau seorang perempuan ki, assalamu alaika, keselamatan ke atas engkau wahai seorang lelaki. Assalamu alaiki, keselamatan kepada engkau seorang perempuan. Kuma dua, kum ramai lelaki, kunna ramai perempuan. Kita boleh orang tu seorang lelaki, kita kata assalamu alaik. Biasa kita wakaf lah. Kalau kita nak tak berwakaf, kita kata assalamu alaika. Boleh. Macam kita baca dalam Quran kan? Dalam Quran dalam sembahyang assalamu alaika ayyuhan nabiy. Baik. Dan boleh juga kita kata, kalau orang puan kita kata assalamu alaiki, perempuan. Kalau dua orang, kawan kita dua orang, kita kata assalamu alaikuma. Orang puan sama juga assalamu alaikuma. Kuma dua orang. Orang lelaki kita kata assalamu alaikum. Boleh. Orang puan ramai kita kata assalamu alaikunna. Kunna untuk ramai orang puan, boleh berlaku. Cuma dalam banyak-banyak orang sani, kalau orang tu seorang, molek kita kata assalamu alaika ke assalamu alaikum. Comel kita kata assalamu alaikum. Dah kangkung tu ramai kan dia seorang? Betul, dia seorang. Tapi bersama dengan dia ada lagi orang hak yang maksudnya ada lagi orang hak yang bersama dengan dia. Siapa hak yang bersama dengan dia? Persik? Bukan. Atur raya bukan. Hak yang bersama dengan dia adalah para malaikat. Ada bersama dengan dia para malaikat. Itu hak yang paling comel, kita ucap assalamualaikum walaupun dia seorang. Tapi kalau kita kata salamun alaika saja boleh, salamun alaikum boleh, assalamu alaika boleh, assalamu alaikum boleh. Boleh berlaku. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, perkara ini disepakati oleh ulama. Disepakati oleh ulama dan secara lebih terperinci akan dijelaskan pada bab masing-masing insya-Allah. Akan datang dia akan bincanglah bab ni insya-Allah. Maksud dia insya-Allah jika Allah Subhanahu taala menghendaki. Sebab dia baru karang sini. Banyak lagi akan datang dia karang. Jadi kita nak tahu umur kita bila.
Tapi alhamdulillah kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah Imam Nawawi sempat khatam, maksud karang sampai habis. Tapi ada sebahagian daripada kitab Imam Nawawi tidak sempat untuk habiskan. Antaranya adalah nama kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Andai kata Imam Nawawi menghabiskan kitab tersebut, maka memang tidak ada tandingan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Memang cukup hebat kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi dan sempat buat lebih kurang dalam 9 juzuk sahaja, lebih kurang. Lepas tu mati. Dia mari pula seorang ulama yang dang dengan Imam Nawawi tapi dia muda sikit. Cuma dia tak jumpa Imam Nawawi sebab hidup di Mesir. Imam Nawawi duduk di Syria. Dia asal orang Syria. Imam As-Subki. Dia pun tengok kitab Imam Nawawi ni comel, dia pun tolong nak sudah kitab tersebut. Dah 2 juzuk mati pula. Dah kau. Lepas tu ada ulama-ulama yang selepas daripadanya tolong menyempurnakan, tapi tak sempurna. Akhirnya seorang ulama besar yang kemudian ni Syekh Najib Al-Muti'i rahimahullahu ta'ala, dia menyudahkan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi kalaulah kitab itu disempurnakan oleh Imam Nawawi, maka bermakna tidak ada, kata ulama, tidak ada tandingan lah. Memang cukup hebat kitab tersebut. Baik, katanya lagi disunatkan untuk taraddi dan tarahum kepada para sahabat. Apa maksud taraddi? Taraddi ni kita kata radhiyallahu anhu, itu makna taraddi. Tarahum makna benda tarahum? Tarahum maksudnya kita kata rahimahullah. Jadi kalau untuk para sahabat, sunat kita kata radhiyallahu, sunat kita kata rahimahullah. Itu maksud sunat taraddi dan tarahum ke atas sahabat, tabi'in, para ulama dan orang-orang soleh dengan mengucapkan radhiyallahu anhu atau rahimahullah atau yang sama dengannya. Kalau orang tanya kita, kita kalau sebut nama sahabat kita kata radhiyallahu anhu, kita kata gitu kan, semoga Allah Ta'ala redha untuknya. Boleh tak kita nak ucap radhiyallahu anhu kepada selain daripada sahabat? Boleh ke tak? Contoh kita sebut, contoh kita sebut tu imam masjid radhiyallahu anhu, tok guru kita radhiyallahu anhu, mak kita radhiyallahu anha, ayah kita radhiyallahu anhu, boleh ke tak? Jawapan dia adalah boleh, bukan disunatkan. Orang kita dak buat apa? Tak kira buat ke tak. Orang kita buat ke tak kira, tapi kita kira hukum asal. Dah kata sunat tu ambil mana? Tengok dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi sebut lagu mana? Disunatkan untuk taraddi dan tarahum kepada para sahabat. Itu jelas. Dan kepada tabi'in, orang yang datang selepas daripada sahabat, para ulama dan orang-orang soleh dengan mengucapkan radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Jadi kalau orang kata sebut nama ulama, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Imam Nawawi radhiyallahu anhu, kita tak jawab pelik kita orang belajar jangan jawab pelik pula. Mu ada Imam Nawawi bukan sahabat, mungkin kata radhiyallahu anhu. Dia radhiyallahu anhu bukan khusus untuk sahabat, boleh kita guna untuk selain daripada sahabat, dan untuk kita sendiri pun apa. Radhiyallahu anna jami'a, boleh kita kata semoga Allah Ta'ala redha untuk kita sekalian. Boleh tak kita kata gitu? Boleh, sebab itu adalah doa agar mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala redha kepada kita semua, itu maksud radhiyallahu anna jami'an. Baik, katanya lagi sedangkan pendapat sebahagian ulama bahawa ucapan radhiyallahu anhu hanya khusus bagi para sahabat. Di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan radhiyallahu anhu khusus untuk para sahabat, sedangkan untuk yang lain hanya ucapan rahimahullah. Kalau selain daripada sahabat kita ucap rahimahullah. Cuma kita ni kalau rahimahullah ni kita akan ucap kepada orang meninggal dunia. Biasa gitulah. Kalau orang meninggal dunia kita nak ucap rahimahullah, tapi sebenarnya rahimahullah boleh kita ucap kepada orang yang belum lagi meninggal dunia. Baik, ustaz tu rahimahullah, boleh tak? Boleh. Jangan mati bila? Tak. Dia bukan kira mati bila. Sebab rahimahullah ni makna dia benda semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada dia. Salah ke kita minta Allah Ta'ala bagi rahmat kepada seorang? Tak, tidak salah. Bukan comel pula. Kita minta agar Allah Ta'ala memberi rahmat kepada seseorang. Baik, katanya lagi
Tapi pendapat, kata Imam Nawawi, ada sebahagian ulama ataupun sebahagian pendapat yang mengatakan radhiyallahu anhu ni khusus untuk sahabat, tidak boleh selain daripada sahabat. Adapun untuk selain daripada sahabat kena ucap radhiyallahu rahimahullah. Kata Imam Nawawi, pendapat tersebut salah dan tidak dapat disepakati. Maksud dia tidak dapat disepakati, dia tak terjemah lagu tu, tidak dipersetujui oleh ulama-ulama muhaqqiqun. Pendapat tu tak betul. Hak yang kata khusus untuk sahabat tu tak betul. Baik, yang benar adalah pendapat kebanyakan ulama bahawa ucapan tersebut sunat. Sunat kita ucap kepada orang selain daripada sahabat, ucapan radhiyallahu anhu sunat, sebab ia adalah sebagai doa. Dalil-dalilnya sangat banyak. Apabila yang disebutkan adalah sahabat, Abi, dalil-dalilnya sangat banyak. Mana pula kata dia, bahkan pandangan hak yang betulnya adalah sunat. Okey, selesai situ. Seterusnya kata dia, dan dalil-dalilnya sangat banyak. Okey, habis situ. Dia kena koma situ. Katanya lagi, ni ayat baru pula. Apabila yang disebutkan, baru betul cara susunan dia. Tidak kalau kita baca dalil-dalil sangat banyak, apabila yang disebutkan, jadi kucalan akan tidak faham. Dalil-dalilnya sangat banyak. Okey, berhenti situ. Apabila yang disebutkan adalah sahabat, hamba tengok ni sebenarnya bertengok teks asal. Kita Arab, hamba tengok kita Arab. Jadi sebenarnya kalau kita terjemahan dengan kita Arab, kita faham kita Arab daripada terjemahan. Kita lebih faham kita Arab. Ustaz-ustaz yang pandai bahasa Arab lah, kamu seorang. Kalau terjemahan, lepas tu lepas tu ada teks Arab, kita lebih faham teks Arab berbanding dengan terjemahan. Hak tu sebab teks Arab asal. Tapi jangan pula hak yang tak pandai bahasa Arab, tak pandai bahasa Arab tengok macam tengok tiku tengok besi je lah. Cuma kita nak cerita kalau mana-mana ustaz yang pandai bahasa Arab, dia lebih suka kepada teks Arab berbanding dengan terjemahan. Sebab tu kita tengok hak Arab tu. Baik, katanya lagi, apabila yang disebutkan adalah sahabat, putera daripada sahabat. Jadi kalau sebut sahabat, yang mana dia ni anak lelaki kepada sahabat, dia sahabat, ayah dia sahabat, maka kata dia, maka diucapkan seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, Ibnu Ja'far radhiyallahu anhuma, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dan lain lagi, agar mencakupi dia beserta bapanya sekaligus. Di sana ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sahabat, ayah dia sahabat. Ada sahabat, dia sahabat, ayah dia tidak sahabat. Contoh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bukan sahabat, Sayyidina Umar sahabat, tapi Al-Khattab bukan sahabat. Al-Khattab tidak sempat memeluk Islam. Berbeza dengan Abu Bakar. Abu Bakar, ayah dia Abu Quhafah memeluk Islam. Jadi kalau kita kata Abu Bakar bin Abi Quhafah, kita kata radhiyallahu anhuma. Okey, di sana ada sahabat, dia sahabat, ayah dia sahabat. Sebagai contoh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah sahabat, ayah dia sahabat. Contoh lain, Abdullah bin Umar, Abdullah sahabat, Umar sahabat. Contoh lain, Usamah bin Zaid, Usamah sahabat, Zaid pun sahabat. Contoh lagi, Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far. Okey, ada berapa orang sahabat, dia sahabat, anak dia juga sahabat. Dan ada beberapa orang sahabat, dia sahabat, ayah dia sahabat, datuk dia sahabat. Tiga. Kalau begitu kena kata radhiyallahu anhum. Kalau dia sahabat, ayah dia sahabat, kita kata radhiyallahu anhuma. Ni benda sunat belaka. Ni benda sunat belaka. Okey, habis. Katanya, apabila disebutkan Luqman dan Maryam, apakah diucapkan selawat bagi mereka berdua selayaknya para nabi? Kita dalam Al-Quranul Karim, kita ada Allah Ta'ala menceritakan tentang Luqman.
Dalam Quran ada surah Luqman. Dalam Quran ada juga surah Maryam. Kerana dalam surah tersebut diceritakan tentang kisah seorang perempuan yang bernama Maryam, ibunda kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik. Dalam Quran juga cerita tentang Luqman. Luqman seorang lelaki yang soleh. Maryam adalah seorang perempuan yang solehah. Kedua-dua ni orang yang dicerita dalam Al-Quran. Kalau orang yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran bukan orang biasa-biasa, orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Orang yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim. Termasuklah Luqman, termasuklah Maryam. Tapi Luqman dan Maryam ni sebenarnya Nabi ataupun tidak? Pandangan yang betulnya adalah Luqman dan Maryam bukan Nabi. Bukan Nabi. Jadi apabila dia bukan Nabi, maka tidak boleh kita berselawat kepada keduanya. Kerana selawat ni adalah khusus untuk Nabi. Ini yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia. Apabila disebutkan Luqman, kita kata benda Luqman Al-Hakim. Al-Hakim tu sifat dia. Luqman yang sangat bijaksana. Atau makna Al-Hakim, orang yang sangat bijaksana. Baik. Apabila disebut Luqman dan Maryam, apakah diucapkan selawat bagi mereka berdua selayaknya para Nabi? Jawapannya hanya ucapan taraddi, selayaknya para sahabat dan para wali. Oh, dah jawab lagi. Ataupun hanya ucapan taraddi. Maksud taraddi ni radhiyallahu anhu, selayak para sahabat dan para wali. Ataupun ucapan alaihi wassalam. Okey, jawapannya adalah seperti berikut. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa kedua-duanya bukanlah Nabi. Sebab di sana ada pandangan yang mengatakan Luqman Nabi, Maryam juga Nabi. Ada pandangan begitu. Ada pandangan yang mengatakan Maryam juga Nabi. Tapi pandangan ni bukanlah pandangan majoriti ulama. Tidaklah benar, kata Imam Nawawi, orang yang mengatakan bahawa keduanya adalah Nabi. Majoriti ulama kata bukan Nabi. Pandangan yang mengatakan Nabi tak betul. Itu kata Imam Nawawi. Sehingga pendapatnya tidak perlu lagi untuk dilihat dan diperhatikan. Tidak perlu nilai lah, tidak perlu diambil berat lah. Tidak perlu diambil berat lah tentang pandangan yang mengatakan Maryam dengan Luqman adalah Nabi. Ini telah dijelaskan secara jelas dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia ada satu kitab, nama dia kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Yang mana kitab ni dia cerita tentang lughah, tentang nama-nama orang tertentu, tentang perkataan-perkataan tertentu. Lebih kurang kitab ni hamba ada dalam 4 jilid ke 5 jilid. Hamba lupa dah. Baik. Dalam kitab tu dia ada cerita tentang Luqman dan tentang Maryam. Apabila hal ini telah difahami dengan baik, maka sebahagian ulama mengungkapkan perkataan seperti berikut. Luqman atau Maryam sallallahu alal anbiya wa alaihi atau wa alaiha wasallam. Maksudnya sebahagian daripada ulama dia menyebut Luqman ataupun Maryam. Okey, dia sebut Luqman ataupun Maryam sallallahu alal anbiya wa alaihi atau wa alaiha wasallam. Ada ulama dia sebut lagu tu. Dia sebut Luqman lepas tu Maryam, semoga Allah Ta'ala berselawat kepada para Nabi dan ke atas Luqman dan ke atas Maryam. Maksud dia diselawat juga kepada Maryam, diselawat juga kepada Luqman, tapi dia selawat dulu kepada para Nabi sebelum daripadanya. Boleh faham kan? Okey, dia kata Luqman, lepas tu dia kata sallallahu alal anbiya, lepas tu wa alaihi, semoga Allah Ta'ala berselawat kepada para Nabi dan kepada Luqman. Biasa ataupun orang biasa guna gini kok. Luqman ala nabiyyina as-salatu ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam, ke atas nabi kita dan ke atasnya selawat dan salam. Maksudnya selawat dan salam kepada Luqman ataupun kepada Maryam adalah mengikut tabak kepada selawat dan salam kepada nabi kita. Itu tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan sebagaimana yang kita jelaskan pada bab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebabkan keduanya lebih tinggi darjatnya dari orang yang mendapat ucapan radhiyallahu anhu.
Sebab itulah sebahagian ulama dia ucap lagu tu sebab melihat kepada mereka ini lebih tinggi darjatnya dari orang yang mendapatkan ucapan radhiyallahu anhu. Kan kita nak kata radhiyallahu anhu kepada orang biasa kan boleh, kepada ulama-ulama kan boleh. Sedangkan Maryam dengan Luqman dia lebih tinggi kedudukannya, sehingga kan Allah Ta'ala menyebut kedua-dua mereka ini dalam Al-Quranul Karim. Maka bolehlah kita berselawat, tapi tidak boleh secara awal ataupun secara berasingan. Boleh apabila kita mengikut selawat kepada para Nabi. Baik, katanya lagi, menurut hemat saya, pandangan Imam Nawawi, pendapat ini boleh digunakan. Pendapat yang mengatakan berselawat kepada Maryam, berselawat kepada Luqman, tapi mengikut selawat kepada para Nabi boleh dipakailah. Namun yang lebih benar adalah ucapan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Jadi Luqman radhiyallahu anhu, Maryam radhiyallahu anha. Kerana ini adalah tahap di bawah para Nabi dan mereka berdua bukan Nabi. Sebab untuk orang yang di bawah para Nabi boleh kita guna radhiyallahu anha ataupun radhiyallahu anhu. Dalam kitab Al-Irsyad, Imamul Haramain mengambil kesepakatan para ulama bahawa Maryam bukanlah Nabi. Namun apabila diucapkan alaihi salam atau alaiha salam, maka tidak apa-apa, wallahu alam. Jadi Imam Nawawi menyebut pandangan Imamul Haramain. Imamul Haramain kata memanglah sepakat ulama ataupun pandangan yang betulnya di kalangan ulama adalah Maryam bukan Nabi. Walau bagaimanapun boleh kita kata alaihi salam ataupun alaiha salam. Jadi nak kata gitu tak ada masalah. Itu mengikut pandangan Imamul Haramain. Jadi kalau kita sebut Maryam, kita kata alaihas salam, itu tidak menjadi masalah atas pandangan sebahagian daripada ulama. Setengahnya zikir dan doa untuk perkara-perkara asas. Habis bab tadi ni masuk bab baru pula. Zikir dan doa pada bab-bab terdahulu selalu datang berulang setiap hari sesuai penjelasannya masing-masing. Hak yang kita dah cerita, bangun daripada tidur, tengok dia bangun daripada tidur, lepas tu pagi, petang, siang, malam, hak yang kita dah cerita sebelum ni, hak tu berulang setiap hari. Pada bahagian ini saya cuba untuk menjelaskan tentang zikir dan doa pada waktu-waktu tertentu disebabkan perkara-perkara asas yang mendasar. Saya tidak akan menukilkan secara berurutan. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jadi dia akan cerita pula tentang doa yang perlu kita buat dalam hal-hal tertentu, dalam waktu-waktu tertentu. Tapi dia tidak susun molek lah, sebab sebelum ni disusun molek dah. Katanya yang pertama ialah doa istikharah. Kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia Jabir bin Abdullah, kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kata radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kami doa istikharah dalam segala urusan, seperti mengajar satu surah dalam Al-Quranul Karim. Jadi Jarir bin Abdullah menceritakan bahawasanya Rasul ajar kepada sahabat doa istikharah dalam semua perkara, seperti Rasul ajar surah daripada Al-Quran. Bagaimana Rasul ajar sahabat satu surah daripada Al-Quran? Sering ajar. Begitu juga Rasul sering mengajar kepada para sahabat tentang doa istikharah. Beliau, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairi al fariidah, thumma liyaqul, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri aw ajilihi aw qala 'ajili amri wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri wa ajilihi fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdur li al-khair haythu kan thumma ardini bih." Qal wa yusammi hajatah. Jika seorang di antara kamu dirisaukan oleh sesuatu urusan, maka hendaklah dia solat 2 rakaat, solat sunat, kemudian dia membaca doa ni, doa istikharah. Jadi Rasul hajar semua kepada para sahabat ni. Rasul hajar pada sahabat doa istikharah sebagaimana Rasul hajar kepada sahabat satu surah daripada Al-Quran. Maksudnya
Rasul cukup mengambil berat tentang istikharah. Jadi kita apa jua benda yang kita nak buat, dahulukan istikharah. Orang yang beristikharah kepada Allah pasti dia akan mendapat petunjuk yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu mana yang baik untuk kita, maka kita minta daripada Allah agar Allah Taala tunjuk kepada kita mana yang baik. Cuma kita kalau buat istikharah ni biasanya buat nikah je lah. Tu istikharah kita. Buat nikah je. Ada dua orang. Ada dua orang. Kenal kamu. Nak ambil orang mana ni? Hak A ke hak B? Baik. Nak ambil dua-dua tak berani. Kena ambil salah seorang. Jadi istikharah lah. Kita biasa gitulah istikharah. Biasa gitu istikharah. Tapi sebenarnya istikharah bukan hanya buat nikah je. Bak lain-lain pun bak kerja ke, bak nak waktu ke, nak buat ni ke, istikharah belaka. Baik, tahun ni nak buat rebang mana? Nak buat rebang dalam negeri ke luar negara? Contoh, istikharah. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau nak ada air kedai tu jangan istikharah lah, nak nanya ke orang. Dah nak minum air dia pok Kejap pok nak pun jaduh nak istikharah sekejap. Jadi payah lah pula. Letih pula. Jadi kena buat surah pula setiap surah. Setiap kedai makan. Allah, pok payah lalu nak minum air. Kena istikharah dulu. Tu jadi susah lah pula. Sampai kepada tahap tu. Baik. Jadi kalau benda-benda penting, maka kita istikharah dulu. Di bab istikharah ni ada beberapa perkara yang insya-Allah pada minggu-minggu akan datang kita akan bincang panjang sikit berkenaan dengan masalah. Ada sebahagian daripada kita istikharah tu menanti mimpi. Adakah dituntut kita menanti mimpi? Nanti kita akan cerita akan datang. Cuma untuk malam ni kita nak cerita bab istikharah dulu ni. Bab doa dia. Katanya apabila mung ada urusan penting, maka mung istikharah. Mung sembahyang 2 rakaat. Bukan selain daripada sembahyang fardu lah. Lepas tu baca doa ni. Selain daripada sembahyang fardu iaitu sembahyang sunat lah. Mung sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu baca doa ni. Baca doa dia, ya Allah. Okey, tu dia baca, dia tulis kat bahasa Melayu kita, kat Arab. Tu dah pernah kita dah baca lah. Tu kita tengok terjemahan dia lagu mana. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk dengan ilmu, dengan pengetahuanmu, dan ketetapan dengan ketetapanmu. Yang pertama dia kata sesungguhnya aku memohon petunjuk dengan ilmu, dengan pengetahuanmu. Sebab Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui, kita tidak mengetahui. Kadang-kadang kita tengok pada zahir baik, tapi yang hakikatnya baik ataupun tidak kita tidak tahu. Mungkin pada hakikatnya tidak baik. Maka kita serah kepada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita meminta petunjuk daripada Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui segala-galanya, dan memohon kemampuan daripadamu dengan kuasamu. Maka itu maksud wa astaqdiruka biqudratik. Kita minta Allah Taala bagi kemampuan kepada kita dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon daripada Allah, dan aku memohon dan memohon kepadamu dengan kurniamu yang agung. Jadi kita minta daripada Allah, kita minta kepada Allah daripada kurniaan Allah Taala yang banyak, yang besar. Kerana sesungguhnya engkau maha berkuasa, sedangkan aku tidak ada kemampuan, dan engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak. Engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa perkara ini baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat yang ditimbulkan, atau mengatakan, maksudnya ada perawi syok lah, perawi syok yang mana yang Rasulullah kata, ataupun mengatakan baik sekarang maupun yang akan datang, maka takdirkanlah dan mudahkanlah dia untukku, kemudian berilah keberkatan untukku padanya. Jadi dalam doa ni, antara benda yang disebut oleh Rasulullah adalah, ya Allah, sekiranya mengetahui benda perkara ni baik bagiku dalam agama. Okey, mula-mula sekali kita kena tengok bab agama. Kadang-kadang kita nak sesuatu benda saat itu kita nak tengok dah baik ke tak dalam agama kita. Tengok Rasulullah ajar kepada kita, apa jua benda yang kita nak buat, kita tengok bagaimanakah untuk agama kita, rosak dak agama kita. Kalau rosak, tinggalkan perkara tersebut. Ya Allah, jika kau mengetahui bahawa perkara ini baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat yang ditimbulkan. Kadang-kadang sekarang nampak baik, tapi benda akan datang mungkin buruk.
ataupun mengatakan baik sekarang maupun yang akan datang, maka takdirkanlah dan permudahkanlah dia untukku, kemudian berilah keberkatan untukku padanya. Dan jika engkau mengetahui bahawa perkara ini buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat yang ditimbulkan baik sekarang maupun yang akan datang, maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkan aku daripadanya, serta takdirlah kebaikan bagiku. Kalau benda tidak baik, maka jauhkan dia daripada aku dan jauhkan aku daripada dia, dan takdirlah kebaikan untukku ya Allah, dan di mana pun kebaikan itu berada, kemudian redailah aku dengannya. Lepas tu kemudian dia menyebutlah keperluannya, hajat dia nak benda. Sebut dalam doa ni. Allah, kalau kita perhati molek makna dia memang cukup hebatlah makna dia. Alangkah rugi orang yang benda-benda penting dalam kehidupan dia tidak beristikharah. Kerana kalau kita tengok bacaan dalam doa istikharah ni memang cukup hebat. Minta Allah Ta'ala bagi kepada kita kebaikan kepada apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita. Katanya ulama mengatakan istikharah disunatkan dengan solat dan doa sebagaimana telah disebutkan. Jadi kita solat, lepas tu doa. Solat yang dimaksudkan di sini adalah 2 rakaat solat sunat. Namun boleh juga dengan 2 rakaat solat sunat rawatib, tahiyatul masjid, atau solat sunat yang lain. Ini kita kena faham. Bukanlah maksud mesti kita kena buat solat istikharah secara khusus, bukan. Sebab dalam hadis Rasul kata min ghairil fariḍah, selain daripada sembahyang fardu. Jadi kalau mu nak buat sembahyang sunat istikharah secara khusus pun tak apa, mu nak sembahyang sunat istikharah nak sekali nak dengan sembahyang sunat rawatib pun tak apa, sembahyang sunat duha pun tak apa, sembahyang sunat tahajud pun tak apa, boleh belaka. Sembahyang sunat tarawih pun tak apa. Yang penting lepas daripada sembahyang sunat. Apa jua sembahyang sunat tidak menjadi masalah. Solat yang dimaksudkan di sini adalah 2 rakaat solat sunat, namun boleh juga dengan 2 rakaat solat sunat rawatib, tahiyatul masjid, atau solat sunat lainnya. Pada rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Apabila tidak sempat melaksanakan solat 2 rakaat, maka cukup dengan doa. Dah nak sembahyang 2 rakaat, doa saja. Doa saja. Perbanyakkan doa saat ni. Duduk atas kereta doa. Duduk atas kereta doa. Ada orang nak keputusan leleh dah. Orang nak keputusan leleh dah. Oh sudah. Air wuduk tak ada, nak bayang pun dia. Baca doa ni. Baca doa, baca. Tapi tak ingat nak baca pun dia. Kena ingat, kena cari kitab. Kalau dah ingat nak baca. Baik. Katanya doa yang dibaca disunatkan diawali dan diakhiri dengan bacaan hamdalah dan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam apa jua doa mulakan dengan alhamdulillah, lepas tu disusuli dengan selawat kepada Rasulullah, lepas tu penghujung pun sama. Disudahi dengan ucapan alhamdulillah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istikharah sendiri disunatkan untuk segala urusan sebagaimana jelas tertera dalam lafaz hadis sahih ini. Bukan hanya bab nikah kahwin saja, bukan apa jua urusan yang penting dalam kehidupan kita istikharah. Tapi kalau nak sembahyang fardu ke dak, tu tak perlu istikharah. Nak sembahyang zuhur dak hari ni tak boleh. Wajib guna sembahyang. Tu dia bukan pilihan, tu mesti kena buat. Dan kalau bab ibadat dia dah perlu istikharah dah, sebab bab ibadat dia benda ditutup. Aku nak sembahyang sunat duha dak pagi ni sembahyang istikharah dulu. Tak boleh gitu. Tu dak kena gitu. Baik. Katanya lagi setelah membaca doa istikharah, insya-Allah dada akan terasa lebih lapang. Wallahu a'lam. Ni maksud dia dada akan terasa lebih lapang. Kita tengok hak yang arak sikit. Benda hak yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi. Katanya wa idza istakhara madha ba'daha lima yansharihu lahu sadru. Maksudnya apabila dia telah buat istikharah, apabila dia telah sembahyang istikharah, maka dia buatlah selepas daripada istikharah kepada apa yang dada dia rasa lapang. Tu baru betul terjemahan dia. InsyaAllah dada akan terasa lebih lapang. Mudah je dia terjemah. Bukan kita maksud dia. Gini, kita sekarang ni kita ada 2 pilihan. Jadi kita pun sembahyang istikharah, minta Allah Subhanahu Wa Taala pilih mana yang lebih baik bagi kita. Adakah mesti kita kena menanti mimpi? Tidak. Tidak mesti kita kena menanti mimpi. Kalau orang tu bermimpi, atau alhamdulillah, itu adalah kelebihan suku. Tapi adakah mesti nanti mimpi? Tak.
Dan kita nak buat lagu mana? Lepas daripada istikharah saat itu, kita tengok ke manakah hati kita rasa lapang, kita buat. Kalau benda tu kebaikan untuk kita, Allah Ta'ala akan permudahkan. Kalau benda tu tidak kebaikan untuk kita, maka kita akan rasa payah sebab nak berjaya. Sebab gitu dalam doa dia. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nak istikharah ni, kita kena ingat, kita dalam kita istikharah, kita serah kepada Allah Ta'ala yang membuat pilihan baik kepada kita. Okey, kita katalah contoh kita buat biasa, nak nikah dah, ada 2 orang perempuan, ni seorang ataupun orang puan, ada 2 orang lelaki, ni seorang. Tapi kita ni ada cedera dah seorang tu, ada cedera dah nak hak tu, nak hak A tau, tak buat hak B, nak hak tu. Masa kita istikharah lepas sembahyang pun memang kira hak yang kita nak tu lah. Dia gini, kita kena buang belaka kedua dalam hati dulu, serah kepada Allah, biar Allah Ta'ala buat pilihan. Lepas daripada sembahyang, mana rasa lapang dada lepas daripada sembahyang, okey, mari, tak nampak juga, mari, tak nampak juga, okey, buat pula, buat sekali, 2 kali, 3 kali, sampai ke 5, 6 kali, 7 kali kita buat. Mari dah. Berat kat mana? Berat kat tu buat. Kalau kebaikan, Allah Ta'ala akan permudahkan kepada kita. Baik. Ada orang dia istikharah, dia tak, dia tulis ke tahu buat ke tak buat. Hak tu juga tidak ada dalam petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat tak ada masalah. Cuma nak kata tak ada, bukanlah begitu hak Rasul buat. Okey. Istikharah ni tak nama Minah, lepas tu nama Meknat. Tak 2, tak depan. Lepas sembahyang dia pun gagal. Contoh, tengah sembahyang tu budak buat lagi. Tak jumpa. Buat pula, tulis pula sekali lagi. Baik, hak tu sebenarnya bukanlah hak yang Rasul dah buat gitu. Bukan petunjuk daripada Rasulullah buat gitu, tapi nak buat tak ada masalah pun. Cuma kalau kita tengok kepada benda doa kita ni, kita minta Allah Ta'ala permudahkan kepada kita buat benda hak yang kebaikan untuk kita. Jadi kalau kebaikan untuk kita, mungkinlah kita pegang saat itu hak yang memang kebaikan untuk kita. Tapi benda tu bukanlah syarat belaka. Yang penting kita tengok apakah hak yang kita terasa lapang. Kita terasa lapang lepas daripada kita sembahyang istikharah, maka kita buat apa yang kita terasa lapang. InsyaAllah Allah Ta'ala akan permudahkan kepada kita. InsyaAllah ada kebaikan. Cuma kadang-kadang kita istikharah dah, masa nak boleh tau, lepas tu akan datang molek-molek ada je balah. Molek-molek ada balah, kadang-kadang ada gitu juga. Ni nikah lah sebagai contoh kan. Maka kita kena ingat itu adalah kebaikan untuk kita. Itu sebenarnya adalah kebaikan untuk kita. Kita tidak tahu kebaikan di mana berada untuk kita. Kadang-kadang kebaikan saat itu dalam kesusahan, kadang-kadang kebaikan dalam kesenangan. Ada orang dia mendapat kebaikan ketika dia menghadapi kesusahan. Ramai mana di kalangan orang kita kenal masjid surah sebab apa? Sebab perniagaan dia bermasalah, rumah tangga dia bermasalah, baru mari sejid surah. Tak ada tempat nak ngadu dah, nak ngadu orang tu. Jadi nak ngadu orang ni, mari ngadu kepada Allah Ta'ala, mari rumah Allah dengar, duduk sorang. Last sekali lekat duduk dalam majlis ilmu. Itu dia bagi benda kesusahan yang dia menghadapi saat itu, sebenarnya di sebaliknya ada kebaikan. Oh, hamba ni kalau dak sakit ni dak nampak surah. Ki sakit ni duduk sini. Tengok, ada juga begitu. Baik. Jadi kalau benda akan datang berlaku sekalipun, walaupun benda tu kita tengok pada zahirnya tidak baik, maka kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya ada kebaikan yang Allah Taala bagi kepada kita. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.